Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 2. Sedia dengan kelas PDPR kita pada pagi ini. Jadi kita akan belajar kemahiran membaca maklumat-maklumat yang disampaikan, menulis kembali perkataan-perkataan yang betul berdasarkan kepada petikan, dan dengar baca semula petikan dengan betul. Baiklah, fokus kita pada hari ini pada muka surat 26, 27, 28, 29 dan 30. Mohon semua ibu bapa membantu para anak-anak murid dalam menyelesaikan maklumat yang diberikan. Baiklah, sila buka buku jilid 2 Bahasa Melayu tahun 2, buku yang berwarna oranye ni. Okey, aktiviti yang kita akan belajar pada hari ini adalah persembahan cerita. Mohon semua murid-murid baca menggunakan intonasi yang betul dan membuat persembahan gaya bercerita. Macam mana gaya bercerita? Cikgu cadangkan semua murid-murid buka YouTube dan cari pertandingan bercerita ataupun persembahan bercerita. Dekat sana akan ditunjukkan cara-cara macam mana pelajar-pelajar lain menyampaikan persembahan cerita. Okay, contohnya, sang mangga semakin besar dan berat. Jika aku terus membesar, pasti aku akan gugur, fikirnya. Itu contohlah intonasi macam mana kita menyampaikan persembahan cerita. Okay, cikgu harap awak akan baca persembahan cerita ni, kemudian isikan maklumat dekat bawah ni. Ni nama awak, nama kelas, Dua Arif. Kemudian siapa yang akan nilai ni? Yang nilai ni awak punya kakak ke, abang ke, ayah ke, mak ke, pakcik ke, tak kisah. Okay, dia yang akan nilai nanti baik ke, sederhana ke, lemah ke, sangat baik ke. Itu awak punya ayah ke, mak ke, abang ke, kakak ke, pakcik ke, makcik pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Kemudian tulislah sikit dekat situ. Dinilai oleh siapa yang nilai. Okey, boleh? Okey. Yang seterusnya, aktiviti 3. Betulkan kesalahan penggunaan kata yang bercetak tebal. Okey. Perkataan-perkataan yang digelapkan ni, menengok, dekat, sedap, jelita, hilang, di atas, lekas, senang ni, perkataan-perkataan ini digunakan dalam konteks ayat yang salah. Jadi kita kena betulkan kepada konteks ayat yang betul. Okey, contoh kita baca Saujana mata memandang. Ini tajuk dia. Dahlia teruja setiap kali tibanya musim cuti persekolahan. Dia akan pulang ke kampung meneneknya di Kuala Kedah. Sawah terbentang luas, Saujana mata menengok. Mata memandang. Kat sini, mata memandang. Okey. Di sekeliling rumah nenek Dahlia. Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Salah, ini dekat. Jauh daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Udaranya sedap. Udaranya nyaman. Udaranya segar. Nyaman boleh, segar boleh. Daripada udaranya segar dan nyaman. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh cantik. Kampung Nenek Dahlia hilang. Hilang ke? Kampung Nenek Dahlia bukan hilang. Terhindar daripada pencemaran. Bukit Bukau di atas, Bukit Bukau di hujung kampung masih terpelihara. Belum ada tanda Bukit Bukau itu akan diterokai oleh sesiapa. Bagi Dahlia, masa terasa sangat cepat berlalu. Ketika berada di kampung neneknya, dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan tenang di situ. Okey, jadi yang kesalahan yang tadi kita nampak tadi, dekat, kita perlu tukar dia kepada jauh. Dekat, jauh, sedap, segar, jelita, indah.
hilang, terhindar. Di atas, di hujung. Lekas, cepat. Senang, tenang. Okay, boleh aku semua murid-murid? Okey, boleh Okey. Kemudian kita bergerak kepada aktiviti keempat. Aktiviti keempat ni, isi tempat kosong berdasarkan kepada pantun. Okey, ini pantun. Berdasarkan pantun ni, kita kena isikan tempat kosong. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah pantun? Kena rima belakang dia adalah sama. Ini M kan, nampak ni? M, A, M, A. Ini pun sama. N, A, N, A. N, M, N, M. G, N, G, N. Dan rima dia A, B, A, B. Okey, boleh? Yang dua atas ni yang dah kita belajar. Satu, dua ni. Baris pertama, baris kedua pembayang. Baris ketiga, baris keempat adalah maksud dia. Boleh? Jemur sepatu di perdu mempelam. Pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga bersama-sama. Burung jelatik jinak di tangan. Terbangnya rendah, hinggap di telaga. Tasik nan cantik. Ni cantik, kat sini cantik Dia cantik. Tasik nan cantik. Tasik nan cantik. Cantik, kat sini cantik. Indah pandangan. Tempat riadah seisi keluarga. Berenang-renang si anak ikan. Bunga kiambang subur di kolam. Tasik tenang lagi mempersonakan. Burung terbang mesranya alam. Pokok bakau akarnya tunjang. Tumbuhnya rendah lebat berdahan. Bukit bukau beralun dipandang. Alangkah indah ciptaan Tuhan. Okey. Nampak tu? Alam bersama-sama, rendah, cantik, kolam, mempersonakan, bakau, indah. Okey, boleh? Nanti kalau cikgu macam laju sangat, awak boleh pause cikgu punya video. Nanti awak boleh ulang balik perlahan-lahan. Okey? Okey, akhir sekali. Sebelum akhir tu, berdasarkan ni, dia punya kata majmuk kat sini, kita perlu cari atau kita perlu bina ayat berdasarkan kata majmuk. Okey, boleh? Okey, kata majmuk maksudnya dia perlu ada pada dua perkataan mengandungi satu maksud. Boleh faham? Okey, contohnya yang kat sini, burung laut. Burung laut, maksud dia adalah ni. Nama spesies burung namanya burung laut. Kita tak boleh sebut burung laut. Kalau kita pisahkan perkataan tu, dia akan jadi burung, maksudnya burung lah. Laut, air laut. Dia jadi dua makna yang berbeza. Okey, faham? Kata majmuk maksudnya dua perkataan itu menjadi satu makna yang sama. Satu makna saja. Itu burung laut. Burung laut ini sebenarnya merupakan sejenis burung, spesies burung yang tinggal di berhampiran dengan kawasan pantai atau laut. Boleh? Okey. Yang pertama, istana pasir. Ni contoh ayat cikgu. Awak boleh buat ayat awak sendiri. Yang penting ada subjek, ada predikat. Itu subjek tu apa? Ada orang. Ada subjek lah, ada benda yang awak nak cakap tu. Contohnya kat sini nombor 1, cikgu cakap, adik saya membina istana pasir. Boleh tambah lagi. Adik saya membina istana pasir di tepi pantai. Contohnya, saya dan kakak minum air kelapa muda sambil melihat adik bermain. Contoh, adik bermain di gigi air. Gigi air tu apa ni? Gigi air maksudnya dekat hujung antara pasir dengan pantai. Itu air yang ombak tu maksudnya gigi air. Di hujung-hujung ombak air tu. Okey. Seterusnya, banyak batu karang di kawasan tepi pantai. Di kawasan pantai. Ayah mengutip kulit kerang di tepi pantai. Banyak burung laut terbang di kawasan pantai.
Okey, awak boleh buat ayat awak sendiri. Ini contoh ayat cikgu. Awak semua boleh buat ayat awak sendiri, kreativiti awak sendiri. Tak menjadi sebarang kesalahan nak buat ayat sendiri. Nama ni nak tukar nama adik awak boleh, nama ayah awak boleh, nama abang awak boleh. Boleh? Okey, seterusnya. Kata ganda. Kata ganda merujuk kepada benda yang untuk jadikan dia banyak. Okey? Faham? Okey, contoh yang ni, Puan Hafsah suka menanam pokok-pokok bunga di sekeliling rumahnya. Cakap banyak pokok dia ada. Seterusnya, Pak Abu memetik daun-daun untuk dibuat ulam. Ombak laut sangat kuat membadai pantai. Saya dan kakak mengutip batu-batu kecil di hadapan rumah. Saya sedang memotong rumput-rumput yang tinggi di hadapan rumah. Di Malaysia terdapat banyak gunung-gunung yang tinggi dan cantik. Boleh? Ini contoh ayat cikgu. Awak boleh buat ayat awak sendiri. Di kawasan rumah saya ada banyak gunung-gunung yang tinggi. Contoh. Halaman rumah saya rumput-rumput sudah meninggi. Rumput-rumput sudah panjang. Para pekerja itu memotong rumput-rumput di tepi jalan. Okey. Banyak batu-batu bersepah di atas jalan akibat kemalangan jalan raya. Boleh. Ombak laut kuat di tepi pantai pada musim terkunjuh. Contoh ayat awak boleh buat. Banyak daun-daun berguguran pada musim kemarau. Boleh, tak ada masalah. Boleh buat ayat awak sendiri. Ini contoh ayat cikgu nak buat. Okey, awak boleh buat ayat awak sendiri. Okey. Nanti kalau ada apa-apa isu dan masalah, awak boleh terus berhubung dengan cikgu. Ataupun awak boleh rujuk balik modul PDF yang cikgu masukkan dalam grup kumpulan. Awak boleh tengok balik dekat situ. Kat situ cikgu dah ceritakan sikit-sikit jawapan dia kat situ. Okey? Okey. Sebarang masalah boleh rujuk dengan cikgu. Okey? Cikgu harap semua dapat selesaikan aktiviti kita pada hari ini. Nanti apa-apa WhatsApp ataupun boleh bertanya kepada cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.